Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Salam sejahtera semua. Diharapkan semua sihat walafiat ya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini, saya akan memulakan sesi untuk webinar pada bulan ini yang bertajuk Unleash the Power of Google Workspace. Memandangkan audiens kita ada yang mungkin berbahasa Melayu atau bahasa Inggeris, so saya akan conduct kita punya webinar pada hari ini bilingually insyaAllah. Jadi senang kata, macam kalau mana-mana agensi yang sebelum ni mungkin pihak OneTech pernah hadir ke sana, mungkin kita banyak discuss berkenaan dengan Gmail, lepas tu kalender, chat dan juga Meet. Tapi kita jarang cover on Drive, kemudian dari segi apa orang kata doc, sheet, slide tu kita jarang cover. So that's why pada pagi ini saya akan terangkan sedikit, saya akan kupas berkenaan dengan topik-topik ni. Mungkin ada beberapa persamaan webinar pada pagi ini dengan webinar yang sebelum ni, which is kita pernah cover topik baby step on Google Workspace pada bulan Ogos lepas. Walau bagaimanapun untuk webinar pada hari ini kita akan kupas yang lebih advance lah insyaAllah. Jadi kalau katakan ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan puan-puan boleh nyatakan dalam chat box ataupun dalam Q&A. InsyaAllah saya akan jawab satu-satu selepas daripada pembentangan ni lah insyaAllah. Okey. Jadi saya rasa saya tak perlu nak perkenalkan diri saya sekali lagi, sebab tadi puan kita dah bagi tahu, Puan Syirah kita dah maklumkan sebelum ni. Saya merupakan Assistant Manager Cloud Technologies di OneTech Systems and Berhad. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan mengupas, agendanya adalah seperti berikut ya. Untuk Google Drive, kita ada beberapa topik di sini, iaitu berkenaan dengan Google Drive itu sendiri, setting dia macam mana semua, and then macam mana kita nak share folder, macam mana share file, dan actually berkenaan dengan Google Drive ni kita selalu dengar myth sebab dia punya berkenaan dengan dia punya desktop app. Jadi saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan desktop app tu, especially untuk pengguna laptop Windows dan juga Mac. Kemudian kita akan beralih kepada Google Docs. Yang mana Google Docs ni macam mana cara untuk kita catat meeting, nota meeting, meeting notes. Kita boleh buat juga email draft, custom calendar email draft dan juga custom building blocks. Nanti saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan feature-features ni. Berkenaan dengan sheets pula, kita akan kupas berkenaan dengan macam mana cara untuk kita menggunakan clean up suggestion, split text to columns, conditional formatting, dan ada dua features yang mungkin sebelum ni orang selalu cakap Excel memang lagi better, much more better. So apa yang membezakan Google Sheet dengan Excel? So kita ada dua features yang mungkin tak ada dekat dalam Excel, iaitu Google Translate dan Finance, dan saya akan tunjukkan juga demonstrasi bagaimana kita nak gunakan Translate dan Finance ni untuk kegunaan sehari-hari lah, especially kepada warga pendidik ataupun mungkin orang-orang yang mungkin nak pergi trip apa semua kan. Nanti saya akan tunjukkan kita punya some use cases. Dan akhir sekali berkenaan dengan Google Slide, yang mana dalam Google Slide ni kita just tunjukkan few features macam spotlight, macam mana cara untuk insert video dalam presentation, dan juga simple animation. Jadi kalau ikutkan dalam agenda ni nampak macam kata banyak benda yang sebenarnya dekat dalam Google, banyak dekat dalam Microsoft Word, Excel, PowerPoint pun ada, tapi apa beza je dekat dalam Google Docs, Sheet dan Google Slide. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, walaupun tuan-tuan dan puan-puan hanya menggunakan Gmail personal sahaja pun, aplikasi-aplikasi yang saya nyatakan ini memang dah ada dekat dalam package anda. Maknanya kalau katakan sesiapa sahaja yang menggunakan package Google Workspace yang berbayar, maknanya macam mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang melanggan menerusi OneWC ataupun melanggan direct daripada OneTech. Jadi benda-benda ni memang dah ada. Cuma macam mana cara kita nak make full use of it. Jadi maknanya macam mungkin selama ni kita just gunakan untuk Meet, untuk email, untuk calendaring, untuk email kan. Tapi why not kita utilize produk-produk yang lain ni, aplikasi-aplikasi yang lain ni, supaya daripada situ kita nampak yang sebenarnya dengan satu lesen kita boleh buat macam-macam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus pergi ke topik yang pertama, iaitu Google Drive. Jadi bila kita pergi ke Google Drive ni, saya akan terangkan dalam slides dahulu. Selepas ni nanti saya akan buat some short demo berkenaan dengan Google Drive ni. Tapi senang kata, kalau kita
as a basic lah, kalau kita biasa nampak dekat button click new tu, okay, dia ada dua function sebenarnya. Okay, click new ni satu sama ada kita untuk upload sebarang file daripada komputer kita pergi ke dalam drive. Okay, so maknanya kita gunakan yang pertama tu lah. Okay, maknanya yang kita nampak pertama ni, that one is for file upload and also folder upload. Okay, dan seterusnya untuk kita create new file. Okay, kita create new file, dekat sini saya ada bagi beberapa suggestions lah. Okay, macam contoh Google Docs, okay, equivalent to Microsoft Word, yang mana kita boleh gunakan untuk create proposal, reports, okay, share meeting notes dan lain-lain. Seterusnya Google Sheet, which is equivalent to Excel, okay, ianya merupakan aplikasi spreadsheet untuk kita buat project plan, budget sheet dan lain-lain. Manakala untuk Google Slide, equivalent to PowerPoint, adalah untuk presentation, kita nak buat pitch deck, okay, training modules dan juga team presentation. Google Forms untuk survey, drawings untuk kita buat shapes, chart dan diagram, dan seterusnya Google Site untuk kita buat website. Okay. Dan dalam masa yang sama, bila kita browse dekat dalam kita punya page Google Drive tu, okay, drive.google.com, yang mana kita akan nampak dekat menu sebelah kiri tu ada home, activity, workspace, okay, drive, shared drive. Jadi ada setengah-setengah user dia macam kata, okay, sebenarnya apa fungsi yang biasanya dia akan fokus dekat nombor 4 dengan 5 tu je. Okay, tapi yang 1, 2, 3 tu sometimes kita pun macam sebenarnya apa benda dia punya function ni. Okay, dekat sini saya akan terangkan macam contohnya kalau home, okay, home tu biasanya dia akan show suggested file and folders. Maknanya mana-mana file yang mana-mana file yang biasanya kita apa orang kata just buka recently ke ataupun macam apa orang kata yang banyak di-share oleh community kita, okay, yang tu yang akan ada dekat dalam suggested file tu. Okay, kemudian untuk view comment access request approval tu untuk yang nombor 2, activity. Okay, activity tu kita boleh tengok juga macam kalau contoh rakan kita baru update file ni semua, kita pun nampak mana satu status yang paling recent. Okay, kemudian workspace. Okay, workspace ni ianya adalah macam satu kawasan ataupun satu slot untuk kita masukkan semua file-file yang kita biasa guna. Macam contoh kalau katakan kita selalu update satu file status update contohnya, ataupun kita tengah buat report, kita boleh park dekat workspace tu. So rather than kita buka kita punya drive, pergi ke macam-macam folder, especially kalau siapa-siapa yang suka buat subfolder banyak-banyak tu kan, then at least kita boleh gunakan workspace ni untuk dia punya quick access. Okay, seterusnya untuk yang nombor 4 iaitu go to my drive lah, okay, macam mana yang kita sedia maklum. Okay, kemudian untuk 5 view file owned by teams, okay, untuk shared drive. Okay, seterusnya untuk bar yang atas tu untuk kita search file, okay, macam juga kita nak search email sama. Okay, dan seterusnya untuk yang nombor 7, okay, biasanya kita akan nampak ada few macam orang kata smart sheet. Okay, smart sheet tu kita boleh buat filtering lah, sama ada untuk file type, siapa orang yang edit ke apa ke, date dan juga location. Dan last sekali untuk macam bila kita pergi dekat setiap file, okay, dia akan ada 3 dots dekat tepi kan, dan bila kita mouse over ada few icons akan appear. So daripada situ kita boleh gunakan icon tu untuk macam contoh untuk dapatkan file information, untuk kita buat file sharing, untuk kita download, okay, move, delete, copy. Dan kalau katakan sesiapa yang ada buat langganan Gemini, okay, kita boleh gunakan Gemini untuk summarize content dekat dalam file-file tersebut. Okay, seterusnya, okay, yang ni adalah bagaimana cara untuk kita share file dan juga folder yang yang biasanya kita akan mungkin ada setengah-setengah orang dia tak berapa faham apa sebenarnya roles ni, apa fungsi roles ni. Okey, yang pertama sekali macam yang kita tengok kat sini, roles ada 4. Semuanya ada 4, iaitu owner, editor, commenter dan juga viewer. Okey. Viewer kita tak payah nak cerita panjang, dia memang function dia boleh view dan dia boleh view file dan folder saja. Maksudnya kalau katakan folder tu dah di-set untuk viewing saja, okey. Maknanya user yang dapat status view ni dia cuma boleh tengok saja. Maknanya kalau katakan ada file PDF ke ataupun file doc, sheet slide, dia cuma boleh view dan tak boleh nak buat apa-apa yang lain, edit ke apa tak boleh. Tapi dalam masa yang sama ada orang tanya, tapi dia still boleh download kan? Jawapannya ya. Boleh download kecuali kalau katakan ada some folders yang memang dia dah set untuk tak benarkan user download. Kalau katakan memang that folder memang dah di-set tak boleh download, memang user ni totally dia boleh view sahaja. Okey, dia tak boleh download. Okey, untuk komentar pula,
seperti mana yang kita nampak dekat dalam jadual ni, dia boleh buat dua benda, iaitu dia boleh view dan juga dia boleh komen. So maksudnya kalau katakan kita bagi satu file docs dekat dia, okey, dia boleh letak komen. Macam contoh, okey, patutnya dekat perenggan ni kena boldkan ataupun kena italic, kena underline ke, ataupun kena buat new paragraph apa semua, dan kita boleh set dia sebagai komentar. Dia bukan tukang buat tapi dia tukang komen. Alright. Dan dalam masa yang sama untuk roles yang lain iaitu editor dan juga owner, okey. Kedua-duanya ada function yang sama kecuali owner adalah pemunya ataupun senang kata tuan tanah lah, okay, tuan punya file. Jadi maknanya sekarang ni apa yang berlaku ialah kalau kita pakai share folder, okay, dekat dalam Google Space dia ada dua istilah ya, satu shared folder dan satu lagi shared drive. Okay, shared folder termasuklah dengan shared file. Okay, jadi sekarang ni kalau katakan untuk shared folder, dia adalah daripada akaun personal masing-masing. Maksudnya macam contoh kalau katakan saya nak share file dengan Puan Syira, okay, saya gunakan saya punya shared folder, okay. Kalau dalam shared folder tu saya share satu file saja dengan dia, maknanya folder tu akan maknanya file tu bersifat one to one lah. Maknanya saya share file tu saja. Tapi kalau saya share the whole folder dengan Puan Syira boleh akses semua file-file yang ada dekat dalam folder tersebut. Okey. Berbeza dengan shared drive, okey, shared drive ada dua kemungkinan. Satu yang admin, okey, admin kepada Google Space, yang ni tak ada dalam package Gmail, Gmail personal free tak ada. Tapi kalau untuk shared drive, okey, sama ada dua keadaan. Biasanya admin yang akan dictate, maknanya admin yang akan bukakan shared drive untuk semua pengguna. Tapi kalau katakan benda tu dia bagi kebebasan untuk user yang create sendiri, yes, user boleh create satu shared drive untuk orang lain pun buat satu shared drive ni untuk dia set siap-siap. Okey. Apa maksud saya dekat sini? Untuk shared drive dia adalah senang kata macam satu medium untuk kita predetermine dengan siapa yang kita nak share. Maksudnya dekat sini kita buat benda tu sekali je. Lepas tu setiap kali kalau kita masukkan file dekat dalam folder tu, dekat dalam drive tu, semua orang boleh akses. Itu adalah shared drive. Tapi kalau shared folder, kalau kita nak share file saja dalam tu, kita boleh ikut siapa-siapa yang kita nak share lah. Contoh, okey, saya bagi contoh mudah macam ni. Katakan kita ada 3 orang, Cik Ali, Abu dan juga Atan. Okey, Cik Ali, Abu, Atan ni, okey, saya dalam folder ni, saya ada 2 file. Dekat file yang pertama, saya nak share dekat Cik Ali dengan Abu saja. Lepas tu yang file yang ketiga, Cik Ali dengan Atan. Jadi maknanya sekarang ni kita boleh set benda tu individually. Tapi kalau katakan dekat shared drive, okey, bila kita dah determine, okey, bila kita dah determine Cik Ali, Abu, Atan ni adalah orang yang ada dekat dalam drive tersebut, okey, dan dengan arti kata lain semua orang boleh akses apa-apa saja konten yang ada kat dalam drive tu. Jadi ada yang cakap, boleh tak kita buat layer by layer punya permission? Okey, buat masa ni cara tu tak dibenarkan dekat dalam Google Space. Jadi apa cara kita nak buat different authorization ataupun different access ialah dengan cara masa dekat first layer tu sendiri kita dah buat satu lagi shared drive yang lain. Okey, maknanya macam kalau katakan untuk admin, contoh macam kalau katakan okey, di shared drive untuk bahagian kewangan saja. So maknanya dekat bahagian kewangan tu dia kena set lah, okey, bahagian kewangan saja yang boleh access this drive. Okey, tiba-tiba dia kata okey dalam drive tu nak letak juga ada orang procurement lah, nak letak ada orang audit lah apa semua kan. Okey, then kalau yang macam tu it's either dia buka satu lagi drive baru, okey, untuk ada yang orang-orang yang disebutkan tadi, ataupun orang tu pun mesti ada dekat dalam drive tu juga. Baru dia akan boleh access file yang sama. Otherwise dia memang bila kita dah predetermine orang ni saja dan bila kita buka satu shared drive, lepas tu kita dah share file tu tiba-tiba kita letak, okey, orang lain pun nak masuk juga kan. Masa mula-mula nampak macam boleh, tapi sebenarnya bila kita tengok balik dia punya reference ataupun dia punya setting asal dia hanya orang-orang tertentu saja yang dapat share tu, dan orang-orang tertentu saja yang dapat akses lah. Yang orang lain yang kita nak masukkan tadi tu tak boleh. Ada satu lagi workaround untuk kita nak benarkan macam mana cara untuk nak memudahkan akses ni adalah cara kita share kepada group. Okey, maksud dia group ni kita dah determine. Satu group mungkin ada 4 orang, okey. Jadi 4 orang ni memang katakan group tu kita letak nama dia group kewangan. Okay, kewangan@agency.gov.my. Jadi shared drive ni
kita share kepada group. Okey, jadi secara tak langsung 4 orang yang kita tak mention dekat dalam shared drive tu, dia akan dapat akses. Jadi maknanya kalau katakan ada sebarang isu ke apa ke, kita attack dekat bahagian group instead of kita check dekat bahagian drive. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kalau kita nak akses pula file ni daripada device-device lain? Okey. Dekat sini kita bagi 3 situation, sama ada menerusi web browser, menerusi komputer ataupun dari segi mobile devices. Okey. Macam yang kita tengok dekat sini, kalau katakan untuk komputer, okey, web browser kita boleh install any web browser. Macam contohnya kita boleh install Chrome ke ataupun Firefox semua, tapi kita memang recommend pakai Google Chrome lah, sebab Google Chrome ni produk Google kan. So kita memang recommend Google Chrome untuk kita akses kita punya file-file ni. Okey, kalau dekat dalam komputer kita boleh consider untuk install Google Drive for desktop. Okey, saya ada bagi dia punya sekejap saya copy link, saya boleh share dekat dalam chat box. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh akses file-file ni kat sini. Okey. Alright. Okey, sekejap alright. So sekarang ni kalau tengok dekat dalam chat box kita ada bagi 2 link. Okey. Jadi link tu adalah untuk kita nak pergi ke Google Drive page lah, dan kita boleh install Google Drive daripada page tu. Okey. Dan dalam masa yang sama, kalau daripada mobile device kita boleh just simply install lah. Okey, kita boleh install Google Drive app daripada Apple App Store ataupun Google Play Store. Okey, seterusnya biasalah bila kita dah pakai Google Drive ni, sometimes kita lupa nak buat housekeeping. Okey, bila kita lupa nak buat housekeeping dan terjadilah situasi yang mana kita punya Google Drive ni penuh. Okey, jadi sekarang ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Google Drive ni dia berkongsi untuk semua item macam yang tuan-tuan puan-puan nampak dekat dalam skrin saya ni. Okey, kita berkongsi Gmail, foto, drive. Okey, maknanya drive ni semua benda lah yang kita simpan, video ke, dokumen semua tu, dia berkongsi satu storan yang sama. Dia bukannya berasingan macam contoh orang kata Gmail ni memang kita dah set 5 gig, okey, and then yang the rest tu adalah drive. Tidak. Maknanya drive tu kalau katakan tuan-tuan perempuan dapat 50 gig ke, 1 tera ke dan seterusnya, okey, semua tu dia campur dalam satu pool yang sama, okey, drive yang sama. Jadi apakah impact sekiranya kita punya drive ni exceed? Okey, biasanya Google dia akan bagi warning dalam lebih kurang 80%. 80% kalau katakan dah start penuh, dia akan start maklumkan kat user, okey, please consider untuk free up storage. Okey, sekiranya lebih daripada tu, maknanya macam contoh kita punya allocation 50 gig, okey, dan kita exceed, apa yang berlaku, email akan bounce dan juga ada certain file kita tak boleh nak masuk lagi dah. That's why kita perlu buat some clean up. Okey, jadi macam mana cara kita nak clean up? Okey, bila kita buka dekat drive.google.com tu, sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh klik pada icon storage dekat bawah sekali. Okey, dekat menu sebelah kiri tu, bawah sekali ada storage. Dekat storage tu kita boleh nampak, okey, boleh nampak kita punya penggunaan. Okey, kita boleh nampak dia punya penggunaan kat situ dan kita boleh dapatkan some insight lah. Maknanya okey, sekarang ni banyak kat mana apa semua kan. Dan secara tak langsung bila kita dah bila kita dah tengok, okey, rupanya kita punya Google Photo ni dah banyak sangat. Okey, dan kita boleh pergi ke photos.google.com and then kita mungkin boleh download some photos tu letak dalam punya external ke mana ke. Okey, and then kita boleh delete, safely delete lah file-file yang ada dekat dalam kita punya Google Photo. Contoh. Alright. Dan untuk drive for desktop. Okey, drive for desktop ni saya ceritakan dulu. Okey, sekejap Okey, jadi sekarang ni untuk drive for desktop, kita boleh install pada Windows 10 atau 11 dan juga macOS. Okey. Kalau katakan kita nak sync file daripada desktop kita ke Google Drive, memang saya syorkan kita gunakan Google Drive ni lah. Okey, dia installer dia bersaiz lebih kurang 250 MB. Okey, dan dia ni application yang percuma lah kepada semua pengguna Google.
Jadi sekarang ni apa yang tuan-tuan perempuan boleh nampak, kalau katakan kita pergi dekat drive page tu, okey, dekat page Google Drive ni, dekat gambar logo, dekat gambar settings tu, kat roda tu, okey, kat roda tu tuan-tuan perempuan boleh klik, okey, kecuali Chromebook. Kalau Chromebook dia tak akan ada button get drive for desktop tu. Tapi kalau untuk pengguna Apple dan juga pengguna Windows, okey, dia memang akan ada particular button which is get drive for desktop ni. Okey. Sekejap Okey, so dia akan ada this button. Okey. Jadi kita boleh download. Okey, file dia lebih kurang dalam 250 MB, and then bila kita dah install, usually dia akan terus install, dia akan minta kita buat some setting semua, dan saya suka nak maklumkan dekat tuan-tuan perempuan, bila kita tengah install ada satu screen yang menarik perhatian saya dan saya share dekat sini, which is this one. Okey, ini dia bagi tahu siap-siap, dia kata perbezaan antara sync ke Google Drive dan juga backup ke Google Photo. Apa yang dimaksudkan dengan sync to drive? Dia akan automatically sync sebarang update, dan juga kalau ada file baru dia akan auto upload. Tapi kalau katakan kita backup foto, every time kalau kita edit foto, okay, dia akan treat sebagai new files. Maksudnya, kalau katakan contoh kita ada ambil satu gambar, okay, gambar kita dengan mungkin kita punya kawan-kawan ke dengan siapa-siapa kan, and then kita crop. Okay, kita crop, kita nak fokus dekat orang je. Okay, background tu mungkin ada background benda yang lain yang kita tak nak tu, kita asingkan. Okay, so gambar tu secara tak langsung dia akan treat sebagai new file. Okay. Dan seterusnya, bila kita install, automatically akan ada ikon, okay, 3 segi tu, okay, macam yang ada kat dalam screen lah, which is this one, okay, dekat kita punya taskbar. Okay. Seterusnya, sekejap Alright, jadi driver desktop ni kita sebenarnya boleh install satu application driver desktop ni kita boleh gunakan untuk lebih daripada satu akaun. Contohnya macam okeylah, kita sedia maklum kalau katakan untuk saya ambil situasi agensi ataupun Cobusi ataupun mana-mana yang melanggan Google Space daripada Awantech ataupun daripada LSP yang lain, okey. Mungkin dia akan ada dua akaun lah, maknanya satu akaun kerja dan satu lagi akaun akaun personal, Gmail dan juga mungkin macam saya, contoh Awantech kan. Okey, macam yang tuan-tuan perempuan nampak dekat saya punya screen, okey, saya ada dua akaun kat sini, ada dua profile. So, macam mana cara dia kita nak set benda ni, kita kena klik dekat button atas ni, okey. Kita kena klik dekat gambar akaun tu dan kita klik pada add another account. Alright. So bila kita klik kat situ, automatically dia akan minta kita untuk masukkan username password dan automatically nanti dia akan terus assign drive letter untuk each drive. So maknanya kalau katakan kita ada dua drive kat sini, dia akan set lah mungkin drive E dan juga F ataupun G, H, okay. Dan kalau ada yang lebih-lebih lagi, dia akan gunakan drive letter yang kosong lah. Okay. Kalau untuk personal Gmail, macam yang kita sedia maklum, personal Gmail kalau sesiapa yang tak langgan Google One, okay, dia akan tunjukkan exact available storage left. Maksudnya kalau katakan macam contoh, ada setengah-setengah user yang mungkin dia punya storage dia 15 gig. By default 15 gig lah. Okay. Jangan tanya kenapa saya dapat 17. Okay. Sebab saya antara pengguna apa yang kata primer lah, orang yang first dulu. Back in 1999, 2000 macam tu. Bukan, sorry, 2004, 2005 macam tu lah. So antara pengguna awal Google, that's why saya dapat 17. Okay, jadi sekarang ni, contoh, kalau katakan kita punya Google Drive yang original, kita akan dapat 15 gig. Okay, 15 gig dia akan tunjuk exactly 15 gig. Sebab 15 gig ni by right, kebanyakan komputer sekarang ni dia punya hard disk paling kecil pun mungkin 64, 32 ataupun 128, itu yang paling kecil kan. Jadi dia akan tunjuk exactly storage yang ada dekat dalam Google Drive itu sendiri. Tapi kalau katakan untuk Google Drive for Enterprise, maksudnya yang kita punya account, tak kisahlah Google ke ataupun mana-mana yang Google Workspace ni, okay, dia akan tunjukkan, kalau katakan macam contoh tuan-tuan perempuan punya allocation tu mungkin lagi kecil daripada hard drive tuan-tuan perempuan, dia akan tunjuk exactly the storage tu. Tapi kalau katakan allocation tu lebih besar, dia akan tunjukkan allocation storage komputer tu sendiri. Okay.
Okey, jadi sekarang ni untuk apa orang kata macam yang saya dekat kat situ for GWS, it will show current available storage left in your computer. Okay, that's why macam ada setengah-setengah dia tanya kenapa saya punya allocation sebenarnya 1 tera. Okay, macam contoh dia kata 1 tera tapi saya punya hard disk ni sebab 512 je, kenapa dia letak macam mungkin dalam 200-300 gig je. Okay, reason dia sebab kalau katakan kita nak letak semua 1 tera tu kat dalam hard disk tu, memang tak muat lah. Okay, so that's why dia akan tunjuk berapa banyak storage yang left sahaja. Okay. Next. Okay, sekejap Okay, so sekarang ni macam kalau katakan kita pergi ke Google Drive for desktop, okay, kita boleh check, boleh set kita punya preferences, okay. Kita boleh set sama ada kita nak stream ataupun mirror. Okay, stream ni maksud dia kita just tarik je, okay. Kita just tarik macam senang kata dia punya shortcut lah. Macam shortcut saja daripada desktop, daripada Google Drive pergi ke kita punya desktop. Dia tak akan download full full file. Okay, full full version dia tak akan download. Bila dia akan download based on kita punya keperluan saja. Okay, kalau mirror maknanya one to one copy. Maknanya kalau katakan dekat dalam kita punya Google Drive dekat cloud tu ada 500 gig, so dia akan ambil exactly 500 gig juga letak dalam komputer kita. Which is memang kalau katakan storage kita tu cukup besar then should be no issue. Tapi kalau storage yang kecil, dia akan bebankan kita punya komputer. Sebab nanti tiba-tiba dia kata macam, oh tiba-tiba saya punya komputer ni slow lah, kenapa rupa-rupanya dia pergi mirror. Okay, so bila mirror ni dia punya impact dia akan makan kita punya hard disk space lah. Which is akan ada isu kalau katakan kita ada storage yang kecil. So that's why dekat Google sendiri memang dia dah maklumkan, okay, streaming use less hard drive space, okay. Use drive space when you open file and make file available offline saja. Maknanya kalau katakan kita ada file-file yang perlu untuk kita nak gunakan semasa dalam offline mode, okay, just enablekan offline mode untuk that particular file. Dan yang lain-lain tu semua kalau tak ada internet pun tak ada masalah, biar je. Kalau dia tak ada, bila kita buka, oh dalam drive tu missing, tak apa, tak ada masalah. Sebab bila kita ada internet nanti kita boleh dapat balik file-file tu dan kita boleh stream kemudian. Stream, macam yang saya tunjuk kat ayat yang terakhir tu, streaming use less hard drive space tapi memerlukan internet connection lah. Okay. Alright, ini adalah berkenaan dengan satu senang kata persoalan lah. Biasanya yang saya akan encounter bila user accidentally delete file dekat dalam Google Drive desktop ni. Okay. Sebenarnya kalau katakan tuan-tuan dan perempuan delete satu file, contoh macam kat kita punya screen ni kita ada letak satu ni, nama dia jangan delete file ini. Okay, jangan delete file ini tapi kita delete jugalah. Okay, so bila delete sebenarnya kalau katakan tuan-tuan dan perempuan tak off notification ni, dia akan keluar satu notification bagi tahu file tu dia akan move ke trash. Tapi trash kat mana? Recycle bin kita ke dekat dalam trash Google Drive tu? Okay, dia akan ada dekat dalam Google Drive. Okay, jadi maknanya sekiranya ada file yang accidentally delete daripada desktop kita, okay, jangan panik, pergi dulu dekat dalam kita punya Google Drive, maknanya pergi dekat drive.google.com, okay, dekat menu pergi dekat trash, okay, klik dekat trash, so dekat situ by right kita boleh nampak file-file yang kita dah accidentally delete. Tapi dengan syarat, file-file ini kita kena recover within 30 days. Maknanya within 30 hari kita boleh recover. Lebih daripada tu, gone. Okay, dia dah hilang daripada kita punya Google Drive. Okay, mungkin ada pertanyaan juga. Kalau katakan saya accidentally clearkan trash, macam mana pula? Okay, saya pergi next. Okay, sekejap Okay, macam sekarang ni, katakan kita buka dekat Drive. Okay, ada orang yang pergi tertekan pula empty trash ni. Okey. Bila dia klik empty trash, yang kat sinilah pula kita terpaksa minta bantuan daripada admin. Okey, untuk cuba recover. So laku admin, usually dia orang akan dapat akses maksimum 25 hari untuk recover. Okey. Lebih daripada tu, file tu dah gone. So maksudnya kalau katakan macam contoh file tu masih ada lagi dalam kita punya trash, kita boleh klik dekat 3 dots, okey, yang ujung ni. And then kita boleh klik restore.
Okey, jangan delete forever pula. Okey, kita klik restore dulu. Dan nanti dia akan patah balik ke original location. Okey, saya nampak ada few questions dekat dalam chat, tapi minta maaf saya tak boleh nak jawab dulu sekarang sebab saya nanti abang kata takut terlajak pula masa kan. So saya akan cuba jawab selepas daripada habis topik ni dulu, dan nanti kita akan cuba cover mana-mana soalan yang boleh. Okey. Alright. Jadi seterusnya kita akan pergi ke Google Docs. Okey, jadi saya rasa sebelum kita pergi ke Google Docs, insyaAllah saya boleh tengok dulu soalan-soalan apa yang ada. Okey, so sekejap saya ambil beberapa soalan kat sini. Okey, sekejap. UKM subscribe Google Drive ke? Okey. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, okey, kalau untuk UKM by right adalah apa, sebab bila langgan Google Workspace memang dah ada Drive kecuali admin tutup. Okey, yang tu kena check balik. Alright. Okey, next. 17 survey. Okey, survey. Lepas tu berapa harga subscribe? Okey, yang kalau Google One boleh check dekat Google One punya page. Okey, sebab yang tu dia consider produk produk personal, so pihak OneTech tak jual lah produk tu. Okey. Okey, setakat ni tu saja soalan. Okey. Tak apa, kita pergi pula ke Google Docs. Okey, rasanya sebelum tu saya tak apa, nanti saya akan tunjukkan few demo bersekali dengan apa orang kata demo yang lain, insyaAllah. Okey, jadi sekarang ni untuk Google Docs, okey, biasanya macam kalau kita setiap kali bila kita start Google Docs tu, sama ada kita type docs.new ataupun kita pergi ke Google Drive tadi kan, macam yang kita tunjuk pada awal tadi, kita pergi pilih create, lepas tu kita ambil Google Docs, automatically tuan-tuan dan puan akan nampak few smart chips dekat atas page tu, which is ada meeting notes, email draft, okay? Lepas tu ada calendar event dan juga more. Benda ni biasanya memang by default ada, kecuali admin tutup. Okay? Jadi sekarang ni saya just nak terangkan sedikit berkenaan dengan meeting notes ni. Okay, meeting notes ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh pilih meeting mana yang kita dah attend ataupun yang akan attend, dan kita boleh terus jot down notes kat dalam tu. Okay, dan notes tu pula kita boleh terus directly email kepada semua attendees. Okay, so maknanya dekat situ kita boleh gunakan untuk take notes, boleh list down dengan action item, dan boleh dihantar, boleh hantarkan email tu kepada semua yang yang hadir pada mesyuarat tersebut lah. Okay, kalau untuk email draft pula, okay, email draft ni mungkin sebelum-sebelum ni ada pernah diterangkan, okay, especially untuk user training Google Workspace, yang mana untuk email draft kita boleh gunakan email draft ni untuk kita prepare draft di luar Google, di luar Google Mail ataupun di luar Gmail. Maksud saya di sini ialah, okey, macam yang kita sedia maklum, Gmail dia tak boleh kita nak insert orang kata table directly dekat dalam Gmail tersebut. Paling kuat pun kita buka Excel ataupun Google Sheet kan, kita copy paste letakkan dekat dalam kita punya Gmail, which is ada setengah orang kata macam okey lah benda ni. Okey. So bagaimana cara untuk kita overcome isu ni, which is kita boleh gunakan Google Docs untuk kita create email draft, which is nanti saya akan tunjukkan kat demo, mungkin ramai yang dah tahu benda ni. Okey, dan dalam masa yang sama, okey, next kita boleh gunakan calendar event draft tu sendiri, which is kita boleh gunakan untuk prepare event draft outside calendar, sama macam konsep Gmail tadi, cuma beza dia macam yang tuan-tuan perempuan sedia maklum, sometimes, okey, calendar dia punya limitation dia lagi besar, lagi banyak daripada orang kata Gmail. Sebab macam yang kita tahu untuk Gmail, macam yang kita kata, macam yang saya cakap tadi, dia tak boleh kita nak simply masukkan table semua dekat dalam kita punya orang kata email kan. Macam kalender pula dia lagi banyak limitation. Dia orang kata ada macam kalau bold, italic, underline tak ada masalah, tapi kalau macam contoh kita nak buat table tak boleh. Okey. Reason kenapa? Okey, sebab kalender usually kita memang gunakan untuk inform orang saja. Itu kalau ikutkan dari segi logik lah. Maknanya dari segi fancy-fancy nak letak gambar bunga ke apa ke semua tu memang tak ada dekat dalam calendar event. That's why calendar event usually dia lebih formal lah. Maksudnya tuan-tuan perempuan just masukkan information saja instead of nak letak macam-macam benda dekat dalam tu. Sebab logik dia, kalau kata kita nak letak yang lebih
dekoratif tu, yang lebih macam formal, ada bullet point semua tu, then might as well kita letak dekat dalam draft. Dekat dalam email draft, sorry. Okey, tapi dalam masa sama sebenarnya tuan-tuan dan puan still boleh buat calendar invite tu ada table juga, ada tabulated juga, cuma dia dalam invisible border lah. Border tu takkan keluar. Yang tu nanti insya-Allah saya akan tunjukkan dalam demo. Tapi bear in mind ada certain user yang saya encounter bila kita minta dia orang test, kadang-kadang tak jadi. Okey, reason tak jadi ada dua. Satu, it's either dia punya Google Chrome tu tak update lagi, okey. Dan yang kedua, mungkin benda tu orang kata ada some catch file yang dekat dalam existing setting, orang kata mengganggu dia punya logic tu, so that's why kena reset lah. Tapi kalau ikutkan normally benda ni dia tak di issue, boleh straight away pakai. Tapi in case kalau katakan tak jadi, boleh cuba dulu untuk update browser ataupun reset. Okay. Okay, next. Macam yang saya bagi tahu, okay, untuk yang ketiga-tiga item yang saya sebutkan tadi, actually dia ada dekat dalam building blocks. Okay, building blocks ni kat mana kita cari? Kita pergi dekat drive tu sendiri, dekat dalam Google Docs. Okay, bila kita open Google Docs, klik dekat insert, building blocks, dan kita akan nampak tiga yang utama iaitu meeting notes, email draft dan juga calendar event draft ada dekat atas. Code block, okay, code block actually kalau katakan untuk sesiapa user yang memang mungkin especially untuk mungkin kalau katakan ada tuan-tuan perempuan kat sini yang selalu bermain dengan coding, okay, JavaScript ke apa ke, lepas tu kita nak buat satu manual yang nampak macam lagi formal, kita boleh gunakan code block. Sebab code block ni dia akan orang kata adjust kita punya coding tu based on color. Okay, based on color lah, maknanya untuk dia punya header, untuk dia punya content dalam, okay, if statement semua tu dia akan nampak lebih interesting lah rather than kita just type sahaja. So kita boleh utilize code block tu. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, memandangkan Google Workspace ni adalah software as a service, SaaS kan. Jadi sebenarnya untuk bahagian building blocks ni memang dah banyak kali berubah. Saya ingat lagi sekitar bulan Mac tahun lepas, cuma ada dalam lebih kurang 2-3 je kat sini. Mungkin ada meeting notes sampai email draft je. Yang bawah ni tak semua tak ada. Tapi sekarang dah ada sampai 8, dan yang lebih menarik sekali ialah kita boleh custom sendiri. Sebab dia kata macam payah sangat, kata nanti panjang pula menu ni kan. So user biasalah dia ada dia punya keperluan masing-masing. So dia ada juga custom building block. Apa itu custom building block? Okey, nanti saya akan tunjukkan dekat dalam demo. Okey, so saya rasa saya patut buat demo sekarang ni sebab kita dah ada dekat pertengahan lah kita punya webinar pada hari ni. Jadi saya rasa saya buat satu simple demo. Okey. Okey, saya buat satu simple demo. Saya share dulu tab ni. Alright. Okay, so dalam demo ni macam yang tadi saya dah maklumkan dekat tuan-tuan perempuan, okay, jadi sekarang ni kita ada dekat dalam satu page iaitu Google Drive lah. So dekat sini kita boleh nampak aktiviti, okay, workspace. Okay, workspace ni macam contoh, macam saya cakap tadi, kalau katakan kita nak create satu workspace, kita boleh create dekat sini, contohnya macam laporan. Okay, laporan kita create. Okay. Jadi kita boleh add siap-siap file kat sini, maksimum 25 file, okey. Kita boleh check dekat drive kalau katakan ada few lah. Okey, katakanlah kat sini tak ada, tapi ni saya letaklah okey, kita letak penyata pelaporan ahli. Kita letak dia semua dulu. Okey. Dan okey, so apa yang berlaku dekat sini, kita akan nampak terus satu shortcut, okey. Yang mana dekat sini kita boleh work directly lah, okay, dengan semua file-file ni, okay. Kemudian untuk drive, okay, drive macam yang kita nampak dekat sini ada folder dan juga file-file yang ada kat bawah, alright. Shared drive, okay, shared drive kita boleh nampak juga dekat sini. Kalau macam saya cakap tadi, dia adalah dia ada member kat sini, so that's why saya kata kita boleh view member kat sini siap-siap, dan kita boleh tengok member ni apa dia punya function dia. Contoh macam kat sini kalau nampak, okey, ada seorang manager,
Okey, ada komen, yang lain-lain semua komentar. So maksudnya manager saja yang boleh insert content, tapi yang lain-lain ni dia cuma boleh komen saja kalau katakan ada file yang berbentuk editable, okey, macam contoh doc, sheet slide kan, dia boleh jadi komentar. Kalau PDF dia tak boleh komen lah. Okey, tapi kalau macam yang file-file yang lain tu dia boleh komen. Okey, sekejap saya member, okey. Dekat sini lah yang saya kata, kalau macam contoh shared drive tu pihak tuan-tuan perempuan boleh create sendiri, okey, dan kita boleh adjust dia punya roles dia dekat sini, okey, sama ada dia boleh allow viewer commenter to download, print and copy. So kalau kita tak allow, automatically shared drive kita tu kita hanya boleh gunakan untuk sharing purposes saja. Dan orang user yang ada dekat dalam shared drive tersebut, dia tak boleh nak download semua konten-konten yang ada dekat dalam that particular shared drive. Okey. Itu contohnya lah. Okey. Kemudian share with me. Share with me ni kalau katakan ada orang lain yang share, kita boleh tengok dekat sini. Okey. Sometimes perkataan share with me ni ada setengah-setengah orang dia macam kata confused. Dia kata, file ni saya rasa macam tak ada kaitan dengan saya, tapi kenapa file ni ada kat sini Okey. One of the reason sebab mungkin orang yang share file dengan tuan-tuan perempuan tu dia gunakan group. Itu adalah reason yang paling common. Contoh, macam katakan ada satu grup ni, contoh macam saya cakap tadi, grup kewangan lah, okay? Tapi file tu, dia share gunakan yang grup tadi tu, okay? Secara tak langsung, bila kita share gunakan grup, semua orang yang dalam grup tersebut akan dapat that notification. Maknanya sekarang ni, that's why saya tekankan sekali lagi, kita kena berhati-hatilah dari segi macam mana cara kita nak share. Kita nak share by individual ataupun kita nak share by group. Kalau by group, make sure orang-orang yang dalam grup tu memang orang-orang yang sepatutnya boleh baca file tersebut. Kalau katakan tak boleh, memang kata sepatutnya orang tak ada. Then memang kita kena custom, maknanya sama ada kita kena create satu grup lain atau kita kena share individually. So bila kita share individually tu, then at least kita boleh control lah, kita boleh remove siapa-siapa yang kita tak nak. Okay, recent. Recent dekat sini kita boleh tengok lah, macam contoh katakan file-file yang paling latest kita update ke apa ke semua, dia akan keluar dekat sini. Alright. Okay. Star ni kalau kita ada star, some files, okay, dia ada beza sikit lah dengan workspace tadi tu. Workspace tu macam contoh kita memang nak fokuskan tempat tu untuk tempat kita nak work around dengan file-file ni saja. Tapi kalau star tadi tu macam contoh, dia sama macam kita punya WhatsApp lah, kita nak star some message tadi kan, dan kita boleh letak kat star. Okay, spam, kalau katakan ada file-file yang berbentuk spam semua, dia akan ada kat sini. Okay, sama juga macam konsep Gmail. Okay, trash. Okay, trash ni kita boleh tengok lah mana-mana file yang kita dah delete. Dan kalau nak recover, macam yang saya cakap tadi, just simply klik pada 3 dots kat sini. Okay, kita boleh klik restore. Okay. Dan dekat sini kita boleh nampak jugalah dari segi type dan modified dia. Okay, macam contoh modified bila, last 7 days, kita boleh tengok, tak ada. Okay, kalau last 30 days ada tak? Dan kita boleh nampak. Maknanya semua-semua file ni adalah file yang lebih daripada 7 hari. That's why dia tadi yang last 7 days tak ada. Okay, untuk storage, yang kat sini lah yang saya kata tadi, biasanya kita boleh nampak, okay, macam contoh kat sini kita letak dia punya demo dia 1 tera, okay, so maknanya sekarang ni masih ada lagi 999, okay, gig, dan kita just gunakan berapa meg Gmail dan juga berapa banyak 700 meg untuk Google Drive. Sebab yang ni demo je kan. Okay, so daripada situ kita boleh tengoklah ada few file apa semua yang ada kat sini. Dan daripada situ kita boleh consider untuk delete ke apa semua dan kita boleh check. Okay. Mungkin tuan-tuan perempuan perasan dekat bawah ni ada this notification which is 800 of 1000 ataupun dekat bawah sekali ni ada admin console. Kalau katakan tuan-tuan perempuan ada akses sebagai pentadbir konsol, okay, tuan-tuan perempuan akan nampak this this notification. Tapi kalau untuk user yang biasa, dia akan nampak this notification sajalah. Okey. Apa beza yang ada off dengan tak ada off? Ada setengah orang mungkin akan tanya, saya punya ni dia tulis kat situ 400 gig je lah tapi tak ada off. Okey. Kalau macam saya ni ada off. Okey, maksud dia dekat sini, macam yang tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, Google Workspace menggunakan Google Drive dan Google Drive ni dia adalah pool storage. Maksud pool storage kat sini, kalau katakan satu organisasi dia ada katakan 10 tera, okey, dia ada 10 tera. Konsep dia kat sini, kalau katakan admin tak kawal storage tu, konsep dia ialah siapa makan lebih, dapat lebih.
Okey. Maknanya kalau katakan tuan-tuan perempuan masuk, banyak yang tuan-tuan boleh masuk macam tu kan, tanpa dikawal, okey, dia tak akan bagi warning. Sebab apa? Masih lagi ada dalam apa orang kata limit apa orang kata total storage. Tapi kalau katakan admin memang dah sekat siap-siap. Okey, seorang dapat 50 saja ataupun seorang dapat 1 tera saja, automatically dia akan ada off ni. Itu dia punya beza dia. Maknanya kalau katakan macam dalam slide tadi, kalau tuan-tuan perasan, ada satu slide tu yang dia tulis kat situ dalam lebih kurang 40 gig macam tu, tapi dia tulis 40 gig je. Dia tak ada letak off berapa kan. Dan maksudnya storage tu dia tak ada nak buat sebarang kawalan lah. Maknanya kalau katakan pool storage tu ada 10 tera macam saya cakap tadi, dan dia boleh guna mungkin telajak sampai 5 tera pun, apa orang kata Google Workspace dia tak akan bagi warning. Tapi yang patut bagi warning adalah pentadbir itu sendirilah. Maknanya pentadbir dia kena set siap-siap, polisi setiap orang dapat berapa je. Macam tu. Okey. Seterusnya, ini adalah untuk apa kata demo untuk Google Drive. Okey. Next kita boleh tengok juga suggested folder dekat sini. Okey, dan kita boleh filter. Okey, macam contoh kita nak PDF saja. Okey, kalau PDF saja dia akan keluar semua file PDF saja. Okey, kalau nak file tu daripada siapa ataupun daripada apa ni, daripada target audience yang mana satu, semua kita boleh set dekat people. Okey, modified ni kita boleh tengok based on bila tarikh terakhir kita modify. Okey, location dekat mana kita boleh check juga. Kalau ada label kita boleh check juga by label. Dan kalau ada melibatkan to-do list, kita boleh check dekat sini juga. Macam contohnya kalau katakan kita ada gunakan integration untuk pending approval semua tu, kita boleh set dekat sini. Especially kalau sesiapa yang gunakan approval punya function untuk Google Docs, Sheet dan juga Slide. Okay. So ini adalah short demo untuk Google Drive. Okay, kita akan buat short demo untuk Google Docs pula. Okey, sekejap saya buka satu tab. Alright, saya buka satu tab. So saya buka dekat sini dan saya just simply type docs, .new. Okey, sebab kita nak terus directly buka satu Google Docs kan. Okey, saya type tadi tu docs.new. Oh, sorry. Okey, saya type this one. Okey, docs.new, automatically dia akan create satu file. Cuma beza dekat sini, okey, bila kita klik docs.new, automatically file tersebut akan disimpan dekat kita punya Google Drive, main Google Drive. Maknanya kita tak tersimpan kat mana-mana folder. So, best practice, mungkin tuan-tuan perempuan boleh buka dekat Google Drive dulu. Maknanya kita open kita punya Google Drive dan kita boleh open apa kata create new file dekat setiap folder-folder yang kita dah set tu. So kita tak adalah file tengok dekat mana dia letak diri semua kan. Dan dalam masa yang sama, another best practice is untuk kita titlekan dulu. Okay, kita tajuk apa kata kita punya dokumen. Okay. Kalau katakan tak ada tajuk berapa tu, macam contoh, kalau katakan saya letak dekat sini demonstration. Okay. Biasanya dia akan ambil first root yang ada dekat dalam kita punya dokumen. So dia akan automatically set sebagai demonstration macam tu. Ini adalah satu contoh dia lah. So maknanya instead of kita type siap-siap, kalau katakan tuan-tuan perempuan nak type dulu, then just klik dekat atas ni pun boleh. Tapi dia akan gunakan perkataan sama saja. So perkataan sama tu mungkin ada yang berulang-ulang ke apa ke, masalah juga kan. Dan that's why kita encourage biasanya untuk type dulu, type nama dokumen, okay, dan baru kita edit ataupun mungkin dah siap semua. Kalau katakan dia ada bagi suggestion tu, tambah. Okay, tambah daripada suggestion tu. Okay. Macam yang tuan-tuan nampak ada smart sheet di sini, Helmidrive. Okay, Helmidrive ni kalau kita pakai Gemini. Tapi kalau kita ada meeting notes, okay, meeting notes kat sini, kita boleh simply klik dan kita boleh check kalau katakan ada kalender. Okey, dekat sini tak ada kalender. Kejap saya rasa saya kena buat satu example kalender sini. Okey, kejap saya buat satu. Jadi simple one. Okey, sekejap.
Okey, sekejap Okey, suara saya jelas ke sekarang? Boleh bagi caption? Oh, jelas. Okey, terima kasih. Jelas. Alright. Jadi sekarang ni saya start balik. Okey, saya refresh dulu. Saya refresh dulu kat ni. Okey, katakan tadi saya nak buat yang calendar, tapi sekarang ni dah hilang. Apa yang berlaku? Jangan risau. Just pergi je dekat building blocks. Okey, building blocks kita ambil meeting notes. Okey, so bila meeting notes nampak tak kat sini, kita dah ada satu calendar. Okey, biasanya calendar ni dia akan, kalau nanti banyak calendar dalam hari yang sama, dia akan keluar berapa banyak calendar yang ada tu. Okey, so contohnya macam kita sekarang ni tengah ada dalam meeting. Okey, kita ada dalam meeting dan kita boleh terus nak buat satu apa kata meeting notes yang apa kata ringkas dan segera. Sekarang kita ada bawa laptop ataupun kita tengah main apa, kita tengah bawa phone apa kan. So kita boleh pilih mana satu meeting yang tengah berlangsung tu. Contohnya macam katakan macam di mana mesyuarat bilangan 10-24 ni. Okay, kita simply just click that particular meeting. Automatically dia akan terus masukkan attendees yang ada. Okay. Dan kita boleh terus masukkan notes lah. Macam contohnya okey. Betul lah Okey, saya bagi dah benda ni. Katakan, okey, ni adalah action ni dan kalau katakan semua dah ready, kita boleh terus simply klik pada email meeting notes tu. Okey, kita boleh hantarkan this apa kata simple meeting notes ni kepada semua attendees. Ataupun kalau katakan kita nak save dia sebagai satu apa kata ni contoh macam meeting ini yang simple ni pun boleh. Tak ada masalah. Kita boleh biarkan as is. Jadi main kita tak ada function untuk nak email lah. Tapi kalau katakan kita nak emailkan benda ni, kita boleh simply gunakan ikon email ni. Okay. Kita boleh klik. Okay, saya klik. Automatically dia akan masuk dekat kita punya Gmail. Okay, so dia ada integration dia kat situ. Okay, so dia akan nampak macam ni. Kita punya meeting notes, okay, dan automatically dekat sini from siapa dah ada dah, tu siapa dah ada di dalam sini. Tajuk dia akan gunakan tajuk mesyuarat dan nota dia semua dah ada kat sini siap-siap. So kita boleh terus simply klik macam tu lah. Okay. Saya check tengok. Okey, itu adalah untuk demo. Okey, second demo. Untuk second demonstration, saya akan gunakan building blocks juga. Okey, kita akan share on email draft. Okey, macam yang saya maklumkan sebelum ni kat tuan-tuan dan puan tadi, okey, biasanya kita akan ada isu macam mana kita nak masukkan table, okey, macam mana kita nak buat bullet point yang lebih ekstensif semua bila kita gunakan Gmail. Tapi kalau kita gunakan Google Docs, kita integratekan Google Docs dengan Gmail dan kita boleh dapat this result. Cik Umar, suara tak clear. Ni dekat Dari tadi suara tak clear. Dekat smart chip ni kita boleh terus pilih siapa yang kita nak hantar email ni. Contohnya macam ketika kita nak hantar dekat Elvin. Okey, kita nak hantar dekat okey, test A, satu lagi ni kita nak hantar dekat test B. Okey, contoh so kita nak CC dekat katakan awal sorry tak? Saya rasa ada masalah dengan apa ni internet connectivity. Suara saya apa basic sekarang ni? Tak jelas lagi ke? Okey. Sekejap Putus.
Okay. Okay, saya. Okay. Alright, saya kembali online. Kali ni lagi better ke macam mana? Masih putus-putus? Suara jauh. Uish. Padahal telefon depan saya je. Okey, kejap. Mungkin saya boleh tutup saya punya video untuk improve sekejap. Okey. Kalau saya tutup video, okey ke? Okey tak? Okey, sekejap. Okey, okey tak? Okey, alright. Baru okey. Okey, alhamdulillah. Okey, okey. Terima kasih. Alright. Tak apa, saya buka je video dulu. In case kalau katakan tak okey, saya tutup balik video. Okey. Sebab mungkin ada isu dengan kita punya apa kata internet connectivity ni. Minta maaf banyak-banyak Okey, ada hiccup sikit. Alright, jadi saya sambung balik saya punya demonstrasi. Okey, katakan sekarang ni saya teruskan. Okey, contoh macam kita nak letak BCC semua siap-siap. And then dekat sini kita terus boleh buatkan dia punya subjek lah. Okey, contohnya macam katakan okey, so dekat sini ni saya just ayat yang tak formal Okey, then ada apa orang kata some information semua. And then kalau tuan-tuan dan puan nampak dekat sini kita boleh terus buat satu bullet list, okey. Dan kita boleh buat yang extended punya bullet list. Okey, bila menggunakan apa orang kata bila kita gunakan docs ni lah. Okey. Jadi sekarang ni katakan saya nak masukkan okey, saya nak masukkan table dan kita boleh terus masukkan kat sini. Alright, so kita boleh terus masukkan table. Macam contoh nombor, nama, email, okey, telefon. Okey, macam itulah kita bagi contoh dulu. Just a simple one. Okey, saya tak nak make it complicated. Okey, so dekat sini dia dah siap. Okey, sekian. Terima kasih. Alright. So apa yang berlaku sekarang ni, bila kita dah siap kita punya format ni, okey, dan kita boleh terus simply klik pada button preview in Gmail. Okey, so bila kita preview in Gmail, automatically dia akan pergi ke kita punya Gmail. Okey. Dia akan pergi ke kita punya Gmail dan dia akan terus keluarkan this format. So maknanya sekarang ni kita just simply boleh tambah je signature dan kita bolehlah send ataupun kita nak buat schedule send ke apa ke terpulang. Jadi maknanya sekarang ni okey, let's say ada orang kata boleh tak saya nak tambah information dekat dalam ni? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau katakan dia punya apa ni dia punya field ni memang ada satu line saja, dia akan fix pada satu line lah. So maknanya kalau boleh sebalik-balik ni kita siapkan semua siap-siap dekat dalam kita punya Google Docs tadi instead of buat dekat sini. Alright. So ini adalah untuk second demo untuk Google Docs. Okey. Seterusnya untuk building blocks ni juga kita nak tunjuk dekat calendar event draft. Okey, calendar event draft. Okey, yang ni dia akan terus directly integrate dengan kita punya Google Calendar. Okey, macam contoh kat sini macam saya letak tadi. Okey, guest kita letaklah siap-siap. Okey, guest kita letak siap-siap kat sini, Elvin. Okey. And then Farhani, lepas tu Jamilin. Okey.
start date kita dah letak siap-siap kat sini. Okay. Start date. Okay, katakan tarikh hari ni. Okay, pukul berapa? Katakan pukul 2, bukan 2 pagi eh. Okay. Katakan pukul 2 petang. Alright. Time zone, make sure kita adjust ya, siap-siap. Jangan nanti ada yang terletak time zone Hawaii ke mana ke, lepas tu dia punya meeting ni jadi waktu lain. Okay, so kita set lah siap-siap kat sini, waktu Malaysia. Okay, oh ada kucing time, silap, kita ambil Malaysia time. Alright, so kita letak siap-siap lah kat sini. Okay, so kita klik okay. Alright, so dia punya end time dia, katakan meeting ni habis pukul 4. Kita nak type dekat US current time zone boleh, lagi cepat. Alright. Okay, location kita boleh terus siap-siap letak kat sini. Katakan macam contohnya OneTrack Office ada letak kat sini, automatically dia akan nampak. Okay, OneTrack system, dia dah bagi map dah siap-siap. Okay, kita nampak kat sini ada integration. Okay, boleh nampak dekat dalam Google Map. Okay, description kat sini. Okay, contoh macam okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya kita boleh masukkan table. Tapi nanti table ni dia tak akan appear tau dekat dalam kita punya calendar. Nanti saya akan tunjuk. Okey, contoh macam tarikh. Okey, saya bagi contoh macam tu lah. Okey. Then alright. Alright, saya bagi contoh macam tu. Okey, so apa yang berlaku sekarang ni, bila dah siap template ni, kita boleh terus, okey, saya bagi satu contoh sekejap. Saya tambah something kat sini. Okey, saya tambah something kat sini. Katakan dua. Okey, saya letak macam tu je dulu. Okey. Alright. Saya klik pada preview in calendar. Okey. Bila kita klik dekat preview in calendar, macam yang tuan-tuan perempuan nampak, sekarang ni kita punya apa orang kata? Content dekat dalam bahagian ni dia dah jadi macam tabulated, tapi dia tak akan tunjuk dia punya garisan. Jangan tanya kenapa tak tunjuk garisan. Macam saya cakap tadi, benda ni sangat simple. Seperti mana yang tuan-tuan nampak, actually dia cuma membenarkan kita untuk buat bold, italic, underline dan juga bullet point sahaja. So ialah sebab benda ni dia agak simple. So that's why dia ada certain features yang apa orang kata tak ada dekat dalam Google Calendar. So lagipun kalau kita buat fancy-fancy kat dalam Google Calendar pun end up orang nak tahu bila nak masuk meeting ni sebenarnya. So that's why ada certain features kalau ikut logik Google, okay, dia nampak benda ni as simple as possible. So that's why ada few features yang tak ada. Okay. Next dekat dalam Google Docs ni yang saya nak tunjuk last ialah okey, untuk custom building blocks. Okey, contohnya macam kalau katakan kita ada buat satu loan form. Okey, sekejap saya buat satu asset loan form. Yang ni saya dah simplify kan. Saya tak nak bazir masa. Saya buat satu loan form ni. Okey, katakan loan form ni kita memang setiap kali ada customer yang nak pinjam barang ke apa ke, kita akan gunakan form ni. Mungkin ada setengah-setengah yang dah lebih moden ataupun yang memang dah ada sistem, mungkin dia pakai Google Form ke apa ke, then okey lah. Tapi mungkin ada setengah-setengah yang still lagi pakai form manual. So sebenarnya kalau ikutkan form ni ada setengah-setengah user, dia just pakai form lama, dia delete balik satu-satu kan. So dia bagi ke orang, kadang-kadang dia copy paste, lepas tu ada lagi information orang lama dekat situ semua kan, which is sebenarnya tak praktikal lah. So cara yang lebih baik adalah kita create dulu satu form macam ni contohnya, okey, ataupun apa ni, form yang exactly lebih kurang macam ni, okey.
Ni yang saya buat satu yang macam agak kompleks sikit. Alright. So apa yang kita perlu lakukan ialah just klik pada format. Okay, sorry, insert. Kita klik pada building blocks dan kita klik pada custom building block. Bila kita klik pada custom building block, okay, kita boleh set pada custom building block. Apa yang berlaku, dia akan minta kita untuk select dulu konten mana yang kita nak jadikan building block tu. So katakan kita letak sampai sini lah. Okay, kita buat ni sampai habis. Okay, kita nak memang the whole form kan. So kita klik save. So bila kita klik save, kita letak lagi kat sini template asset. Form. Okay. So kita create. Bila kita create, automatically dia akan jadi salah satu daripada kita punya building block. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, katakan sekarang ni dekat dalam demonstration ni, okey, dekat dalam demonstration ni, kita boleh klik pada more, okey, kita klik pada more dan kita boleh terus cari dekat bawah ni. Okey, dekat alias tadi tu, kita boleh search kat situ. Tuan-tuan pun boleh nampak asset loan form kat sini. Atau boleh klik juga dekat insert. Okay, boleh klik dekat insert, building blocks, dekat custom building blocks. Okay, nanti dia akan terus keluar apa dia building block yang kita dah sediakan sebelum ni. Okay, so nanti bila kita buat macam ni, automatically dia akan keluar loan form tadi tu. Okay, sekejap yang ni tak berkeluar, lambat sikit. Okay, sebab tadi saya tak refresh. Jadi kita boleh gunakan form ni untuk kita bagi dekat orang. In case kalau katakan dia punya template tu lari sikit ke apa ke, jangan risau, just simply kita adjust dia sikit dekat page setup. Mungkin sebab page setup dekat sini letter kan, so kita letak A4, lepas tu betulkan lah. Betulkan sikit, macam contoh 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. Okay. Dan dia dah perfect dah. Okay, itu saja. As simple as that. So maksudnya kita boleh terus gunakan custom building block ni untuk kita create satu form baru tanpa kita buat balik benda tu daripada awal. Kalau katakan saya nak share building blocks ni dengan orang lain, macam mana? Mudah saja. Kita boleh simply share. Okay, kita boleh simply share je file yang kita buat ni. Contohnya file demonstration ni kita share dengan siapa-siapa. Dan orang yang dah dapat file ni, apa yang dia perlu buat, dia kena klik balik dekat insert, okay, building block dan buat macam yang awal tadi tu. Okay, building block, custom building block, lepas tu dia create new. Okay, create new and then dia buatlah dia punya building block sendiri, letak nama masing-masing. Dia bukannya benda ni pre-install ke apa, tak Okay, itu saja. Alright, so kita ada masa lagi insyaAllah. Sekejap Okay, saya teruskan saya punya presentation. Okay, saya teruskan presentation. Okay, kita tinggal lagi 2 topik. Tapi topik yang last tu memang pendek sikit berbanding yang second last ni. Second last ni saya suka sebenarnya. Okay, untuk Google Sheet. Google Sheet, okay, kita boleh gunakan Google Sheet satu untuk satu function yang dinamakan sebagai data cleanup. Okay, data cleanup actually untuk Google Sheet ni ada some issues. Biasanya ada orang cakap, okay, saya nak try upload file CSV ni dekat dekat sistem lain semua kan. Tapi ada problem lah, dia kata dia tak recognize email address lah, apalah semua kan. So usually benda-benda tu reason dia adalah disebabkan white space. Okay, so apa yang berlaku, tuan-tuan perempuan boleh upload spreadsheet tersebut dekat dalam Google Sheet, kita boleh simply buat data cleanup. Okay, data cleanup dekat sini kita boleh klik pada suggestion ataupun kita boleh terus direct kepada mana-mana function yang ada kat sini. Okay, nanti saya akan tunjukkan dia punya demo. Tapi senang kata dekat sini, kalau cleanup suggestion, dia akan terus bagi tahu. Okay, data ni patutnya kena jadi macam ni, macam tu semua. Dan kalau katakan kita nak remove, kita boleh terus remove duplicate. Dan seterusnya kalau trim white space ni maknanya kita kalau macam katakan ada double space apa semua tu, dia akan standardizekan. Tinggalkan single space lah contohnya. Okay, next. Kita boleh juga gunakan function split text to column. Okay, yang mana kalau katakan kita dapat satu file CSV dalam bentuk notepad, okay, kita boleh terus transfer pergi ke dalam Google Sheet and then kita just simply klik pada data, okay, then
klik pada split text to column. Automatically dia akan terus bahagikan semua data tu dalam kolom yang berbeza. Tapi ada setengah-setengah orang tanya saya, dia kata kalau katakan dia punya separator tu by other simbol macam mana? Okey, kita boleh customize. Nanti saya akan tunjukkan dalam demonstrasi. Okey, conditional formatting. Conditional formatting ni rasanya dekat dalam Excel pun memang benda ni ada. Okey. Which is kita boleh gunakan macam contoh kita nak buat graf daripada merah ke hijau ataupun kita nak buat heat map, semua tu kita boleh gunakan conditional formatting. Saya akan tunjukkan some simple demo juga kejap lagi. Okey, ini adalah function yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak jumpa dekat dalam Excel, which is Google Translate. Macam yang kita sedia maklum, kita selalu guna Google Translate lah kalau kita pergi ke overseas ke ataupun kita just nak dapatkan some translation kan daripada English ke Melayu ataupun bahasa-bahasa lain semua. Kita boleh treat kita punya Google Sheet sebagai kita punya simple translation dictionary. Okay, kejap saya rasa saya boleh share some codes dekat sini. Saya copy link ni, saya share dekat dalam Google Meet. Okay, sekejap. Okay, macam tuan-tuan dan puan nampak dekat dalam demo tu, dia ada bagi translation daripada English ke Spanish. Maksudnya kita boleh terus type dulu siap-siap kita punya few words dalam English dan kita boleh terus translatekan kepada Spanish. Nanti saya akan tunjukkan kat dalam demonstrasi untuk demonstrasi yang lagi ekstensif lah. Okay, next kita boleh juga gunakan function hyperlink, okay, untuk membuatkan kita punya dictionary ni lebih interaktif. Sebab apa? Okay, kita boleh gunakan pronunciation, okay, kita boleh masukkan sekali pronunciation dekat dalam kita punya Google Translate itu sendiri. Dengan cara kita linkkan semua perkataan yang kita dah type dekat dalam kolom belah A tu, okay, dia akan detect dia punya translation dan cara pronounce dia akan terus bawakan tuan-tuan perempuan ke website Google Translate. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan juga dia punya demonstrasi. Alright. Kalau katakan ada sesiapa yang suka pergi overseas dan nak tahu berapa currency sekarang kan, sebab macam yang kita sedia maklum, Malaysia Ringgit pun sekarang ni tengah appreciate. Okay. Tuan-tuan perempuan boleh utilize juga function ni yang ada dekat dalam Google Sheet, which is Google Finance. Okay, dalam Google Finance, okay, tuan-tuan perempuan boleh convert daripada currency mana ke currency mana untuk dapatkan berapa nilai yang boleh dikatakan agak current lah, tapi dia tak actively update. Okay, sebab Google sendiri pun dia dah bagi disclaimer. Okay, kalau tuan-tuan puan nampak dekat situ, saya ada type dah siap-siap disclaimer dia. Dia kata kat situ, not sourced from all market, dan delay tu maybe up to 20 minutes. Information is provided as is and solely for informational purposes, for trading and for advice. Maksudnya kita just macam nak tahu saja kan kita berapa nilai sekarang, kita boleh gunakan Google Finance. Kalau katakan tuan-tuan perempuan nak guna untuk yang lain-lain, dan yang tu kita syorkan untuk pergi ke website yang lain lah, yang lebih apa orang kata berautoriti lah akhirnya. Sebab dekat dalam ni dia just untuk kita nak buat macam some estimation, mungkin kita nak buat costing, kita boleh utilize Google Finance. Dan dalam masa yang sama, yang ni nanti saya akan tunjukkan kat tuan-tuan perempuan demo dia. Okey, saya pun boleh share juga dia punya currency code dekat sini. Okey, sekejap saya share dekat dalam Google Chat. Okey, tuan-tuan perempuan boleh bina tuan-tuan perempuan punya currency personal currency converter. Yang mana kita boleh gunakan data validation rules, okey. Macam tadi saya ada tunjuk pasal conditional formatting, tapi yang ni kita gunakan data validation rules, okey. So kita boleh convert interactively between, macam contoh kalau katakan kita ada letak few currency currency punya code kat situ, macam contoh USD, Euro ke GBP semua tu, dan kita boleh terus adjust dan tuan-tuan perempuan boleh pilih. Automatically dia akan convertkan based on berapa nilai sekarang. Okey, so yang ni kita akan terus pergi ke demonstration. Okey, sekejap saya buka satu Google Sheet kat sini. Okey. Alright, kita buka Google Sheet ni. Okey, satu kita buat dulu yang berkenaan dengan sekejap kadang-kadang kita buat
slide pun kita lupa kita nak buat apa dulu. Okey, minta maaf ya. Okey, first kali kita just buat data cleanup. Okey, data cleanup dekat sini. Alright. Saya ambil satu demonstration, saya cari dulu satu file. Okey, dekat sini. Okey, minta maaf ya. Alright. Katakan sekarang ni saya ada satu file yang saya tarik kejap daripada Notepad. Okey, ini adalah data dia. Okey, ini adalah data dia. Ada lebih kurang, tak banyak, dalam lebih kurang 187 je kat sini. Okey, macam yang kita tengok data dia ni macam apa kata agak berterabur juga. Okey, so apa yang berlaku sekarang ni, kita boleh set dekat format. Okey, kita boleh set dekat format. Alright. So sekarang apa yang berlaku, kita klik dulu dekat data cleanup. Alright, kita boleh pilih cleanup suggestion. Okey, kita pilih pada cleanup suggestion. So automatically dia akan terus maklumkan apa dia data yang kita boleh clean up. Contoh macam dia kata kat sini, okey, dia detect white space. Okey, dia detect white space, and then kita boleh adjust kat sini sama ada kita nak trim ataupun kita nak ignore dulu. Dan dia bagi tahu lah kat sini. Okey, ada few lah. Banyak yang kata ada sekarang ni isu dia adalah white space. Okey, so kalau katakan memang kita confirm dia punya isu dia adalah white space, then kita boleh simply klik balik pada data tadi. Okey, data cleanup. Kita trim dulu white space. Okey, sorry, dia tak detect ni, then kita select dulu all. Okey, data. Okey, data cleanup, remove trim white space, sorry. Okey, so dia akan trim ke semua 186 data tadi. Okey, so sekarang dah okey dah ni. Okey, sekarang dah trim. Apa lagi? Macam contoh, katakan dalam view ni saya nak unique number saja. Okey, saya nak unique number saja untuk semua data-data yang ada ni. Okey, jadi kita boleh pergi balik dekat data tadi. Okey, mungkin kita start dulu dengan split text to column. Okey, so sekarang ni macam yang kita nampak, dia punya pembahagi dia adalah comma. So bila kita klik split text to column, okey, sorry, kita select all dulu. Okey, split text to column, automatically dia akan terus adjust. Seperti mana tuan-tuan dan puan nampak, automatically dia akan berpindah kepada semua dalam apa kata row dan column dia yang tersendiri. Dan daripada sini barulah kita nampak, oh rupanya ni apa orang kata report. Okey, report untuk migration. Okey, so status ni mungkin kita boleh delete ke apa semua, kita boleh adjust lah. Dan dalam masa sama, contoh macam katakan this file, saya nak make it unique. Okey, saya nak make it unique, maknanya tak ada sebarang duplication. Dan kita boleh klik pada data cleanup, remove duplicate. So bila kita remove duplicate, okey, kita boleh set dekat sini, dia akan analyze dulu semua kolom. Okey, data ni ada header row. Okey, so remove duplicate. Ada tak? Okey, rupanya ada 7 yang duplicate. So ada lagi 179 yang remain. Jadi kalau katakan ada yang lain, okey, kalau ada yang sama dengan apa yang ada tadi, macam contoh ada 180 lebih kan. So sekarang dah tinggal 180. Dia punya 187, so sekarang dia dah remove 7, so tinggal 180 lah kat sini. Dan ini adalah data yang dah siap clean up lah. Ini contoh saja. Okay? Mungkin ada banyak contoh lain yang lebih sesuai. Alright, saya remove dulu file ni. Seterusnya saya akan tunjukkan satu lagi demo untuk conditional formatting. Okay, conditional formatting, saya akan ambil satu file. Okay, sekejap saya akan cari satu file. Alright. Saya betulkan dulu dia punya ni. Saya akan resize balik. Okey. So, dekat mana saya dapat data ni? Okey, data ni saya dapat daripada data.gov.my. Okey, yang mana data ni adalah berkenaan dengan kereta-kereta yang popular di Malaysia pada tahun 2020 sampai 2023. Top 10. Okey, top 10. Jadi
macam mana saya nak tahu benda ni top 10 ke tak? Okey, cara dia satu mudah. Kita buat filter. Okey, kita create filter. So daripada sini kita boleh buat ranking based on year. Macam contoh, benda ni saya based on untuk 2020 punya lah. So bila 2020 kita tahulah yang this one yang top 10. Okay, next 2021 kita boleh sort lah. Okay, kita boleh sort dan automatically kita dapat yang this one. Okay, so maknanya yang Arus, Seventeen Alza dah tak ada dalam Disney dan seterusnya. Okay, so sekarang ni saya tak nak cerita pasal filter tu dulu sebenarnya. Okay, actually yang kita nak tunjuk sekarang ni adalah dari segi conditional formatting. So dari segi conditional formatting, kita boleh check dekat sini. Macam contoh, katakan kita ambil dekat format, kita klik pada conditional formatting. Okay, kita boleh set rules. Macam contohnya, katakan data yang greater than. Okay, data yang greater than, contoh macam saya nak kereta yang lebih daripada 50,000 ke atas, okay, 50,000 ke atas, dia akan berwarna hijau. Okay, so done. Alright, so automatically dia akan keluar macam tu. Alright, so next, okay, next, okay, kita letak rule lain. Okay, kalau katakan macam contoh in between, okay. Okay, less than, sorry. Kita buat less than dulu. Less than, katakan jualan yang, rekod jualan bawah daripada 9,999. Okay, kita nak set warna dia, katakan warna merah lah. Okay, warna merah. So, kita nampak dekat situ, apa orang kata, jualan yang bawah daripada 19,000. Dan kita boleh buat conditional formatting macam ni lah. Okay, satu lagi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, macam yang saya cakap tadi, awal-awal kita kata kita boleh buat macam heat map lah. Okay, heat map, apa yang berlaku sekarang ni, saya ambil values dia dulu. Okay. Kita ambil values and then kita boleh klik balik dekat sini. Okay. Kita boleh terus letak color scale. Color scale ni kita boleh adjust. Contoh macam katakan warna yang okay, custom color scale, contohnya macam color yang paling rendah dia berwarna merah. Okay, color yang midpoint, okay, midpoint kita mungkin boleh ambil persen lah, 50% kot kan. Contohnya kita ambil warna kuning. Okay. Ataupun kita boleh ambil percentile juga, terpulang. Dan yang paling max dia berwarna hijau. Jadi automatically dia akan bentuk warna dia jadi macam ni. Macam ni lebih mudah. Dan dia akan bentuk dalam bentuk heat lah. Maknanya lagi apa orang kata, lagi tinggi dia punya nilai, warna hijau dia lagi gelap. Dia macam heat map lah kini. So secara tak langsung tuan-tuan dan puan boleh nampak figure yang macam ni. So ini adalah perbezaan antara single color dan juga color scale. Alright. Next. Okay, next. Yang ni adalah mungkin topik yang sebelum ni saya kata pasal translation tadi kan. So tuan-tuan dan puan boleh gunakan function ni, okay, untuk mungkin dari segi apa orang kata education semua tu boleh gunakan this function. Okey, sekejap Okey, saya delete tu semua. Okey, so katakan sekarang ni saya buat English. Okey, kita buat English, lepas tu kita letak kat sini Arabic. Apa kita letak bahasa Melayu. Okay, so kita letak okay, so kita bagi 3 je lah contoh Kita bagi 3 contoh. Oh, sorry. Alright. So kita buatkan. Okay, so apa yang berlaku ialah kita just simply type Google Translate. Okay, Google Translate. Alright. Untuk yang teks, kita pilih teks pada A2. Okay, A2. Bahasa original dia adalah bahasa Inggeris. So kalau ikut dekat saya punya senar rekod tadi tu, dia adalah EN. Okay, untuk English. Dan katakan dia punya Arabic dia ialah AR. Okay, so kita pilih kat situ. Dan automatically dia akan generate Ma Ismuka. Okay, dan seterusnya kita tukar pula yang untuk dekat sini. Google Translate juga. Okay, Google Translate.
And then kita ambil source dia daripada sini juga, okay, daripada English, katakan kat sini dia EN, alright, and then kita tukar kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu dekat sini MS. Okay, MS. Then siapa nama awak? Dah keluar dekat situ. Dan nak mudahkan cara, kita just simply tarik je ke bawah terus. Automatically tuan-tuan perempuan akan nampak. Jadi kita dah nampak dia punya translation dekat situ. Dan kita boleh terus gunakan apa orang kata function ni untuk ayat-ayat yang lain lah. Tuan-tuan perempuan boleh tambah je ayat-ayat apa yang ada. Macam contoh sekarang ni contoh lah kan, kita letak I'm happy today ke apa ke. Okay, then kita boleh tarik ke bawah, just simply dia akan terus translate. Okay, jadi katakan sekarang ni macam yang saya tunjuk dekat dalam slide, kita gunakan function hyperlink untuk macam contoh, katakan sekarang ni, okay, Arabic ni kan, tak reti lah nak baca, macam mana nak baca benda ni. Okay, so kita boleh gunakan function, okay, saya copy dulu, benda ni, okay, saya letak kat bawah, okay, saya letak kat bawah dan saya letak pronunciation. Okay, saya letak pronunciation. Okay, kita boldkan dulu. Alright, so apa yang berlaku ialah saya perlu cari balik dia punya kod dia. Okay, kod dia tadi tu yang hyperlink tu. Okay, yang hyperlink tu tadi. Okay. Okay, so kita dah dapatkan dia punya kod dia. Alright, so kod dia ialah hyperlink dan kita masukkan URL ni. SL mewakili source language, EN iaitu English. TL translated kita tukar kepada Arabic, AR. Okey, untuk teks kita nak ambil teks pada kolom A9. Okey, dah betul. So click here. Alright, click here ni untuk dia button lah. Alright. Okey, so kita boleh gunakan command ni, kita letak dekat yang lain, kita copy paste je. Dan apa yang berlaku sekarang, bila dah ada this command, kita boleh terus klik. Okay, kita klik dan tuan-tuan perempuan nampak sekarang ni kita dah ada translation. Okay, dia akan terus masuk ke page Google Translate. So kita boleh terus play the audio. Ma ismuka? Okay, ma ismuka. Siapakah nama anda? What is your name? Okay, dan seterusnya kalau kita nak cuba yang lain juga. Okay, so kita boleh klik pada contoh macam yang kedua ni. Alright. Okay, so kita boleh tengok pula how are you. Okay, macam mana sebutan dia? Kaifa haluka? Alright, so dekat situ kita dah nampak macam mana cara untuk kita buat mini dictionary menggunakan Google. Baik, seterusnya untuk kita punya function yang lain dalam Google Sheet ni ialah Google Finance. Okey, macam dalam ni saya bagi contoh untuk Google Finance ni adalah untuk currency lah. Okey, sebab sebenarnya Google Finance pun kita boleh guna untuk check stock semua, tapi yang tu dia agak complicated dan mungkin tak related dengan keadaan semasa. Macam kita sekarang ni mungkin contoh tuan-tuan perempuan interested, okay, dengan satu barang kat Amazon ke, kat eBay ke, kat luar kan, nak tahu berapa harga dia kalau kat Indonesia daripada USD. So kita boleh gunakan worksheet untuk buat estimation dan kita punya personal currency converter. Okay, dan untuk maklumat tuan-tuan perempuan, Google memang dia dah bagi disclaimer, quotes not source for all market and maybe delayed up to 20 minutes. Maknanya nilai yang diberi ni bukannya yang terkini, okay, dan information ni adalah as is lah, okay, untuk informational purposes sahaja, bukan untuk trading ataupun advice. Jadi maknanya kalau untuk finance, kalau katakan perlu untuk buat currency converter ke semua tu, then kena check dengan bank lah, itu lebih baiklah untuk kita punya kegunaan perniagaan. Okey, jadi dekat sini saya tunjukkan contoh kita buat my personal currency converter. Okey, kita boleh setkan amount dia dan juga converted amount.
Okey. Jadi macam yang kita sedia maklum, ada juga user yang yalah sekarang ni mungkin ada cadang Korea kan. Jadi kita cuba untuk convert. Okey, kita ambil dekat sini ke finance. Okey, Google Finance, currency. Okey, so daripada USD, okey, pergi ke KRW. Contoh je lah. Okey, so alright. So automatically dia akan terus dapatkan nilai daripada USD pergi ke Korean won. Okey, tapi kita nak tahu berapa nilai untuk amount yang kita letak dekat kolom A17 ni. So kita kena darab A17. Okey, jadi macam contoh katakan saya letak 1500, right? Secara automatik kita akan dapat berapa juta lah kat sini kan. Tapi macam contohnya sekarang ni, okey, kita tak nak USD, kita nak MYR, Malaysia Ringgit. Okey, kita tukar. Jadi kita boleh dapat nilai dia lebih kurang 477,000. Dan nilai ni by time goes by dia akan berubah ikut keadaan semasa lah. Maknanya macam kalau katakan masa presentation ni nanti kalau ada update dia akan berubah. So macam yang dia ada letak disclaimer kat sini lah. Disclaimer pun ada dekat bawah ni. Slide ni tadi, okay, kita buat sudah. Katakan sekarang kita buat pula macam ni. Amount. Okay. Kemudian from currency to currency dan converted. Okey. Jadi sekarang kita gunakan command yang lebih kurang sama macam yang ni tadi. Okey, Google Finance ni cuma beza dia dekat sini kita akan gunakan some validation rules lah. Okey, cara dia mula kita buat macam ni. Okey, Google Finance, right? Kemudian kita letak currency. Okey, lepas tu kita gunakan ampersand B20. Sorry, B20. Kemudian kita buat ampersand lagi C20. Okey, dan kita tutup dengan kita darab A20. Okey. Jadi macam contoh, katakan sekarang ni kita letak dulu basic USD pada MYR. Okey, jadi kita akan nampak zero lah kat situ. Dan kita letak nilai satu. Okey, so sekarang ni kita dah dapat satu nilai. Jadi sekarang ni kita nak gunakan dua kolom ni untuk dapatkan information yang lain. Jadi kita gunakan data, kita buat satu data validation. Okey, kita buat satu data validation yang mana kita boleh upload. Okey, USD ni kita letak warna hijau lah sebab orang selalu panggil dia greenback kan. Okey, so kita letak ada item, katakan euro kita letak warna biru. So di mana? Okey, kemudian kita letak pula dekat sini katakan merah SGD. Okey, Singapore dollar. Okey, kita buat satu lagi roll, katakan warna biru lembut sikit. Okey, GBP. Oh, sorry. Okey, GBP. Right. Dan last kali kita letaklah satu dekat sini MYR lah. Okey, ni MYR. Alright, dan dalam masa yang sama dekat sini pun kita letak betul. Okey. Dekat sini kita letak juga betul. Okey, untuk MYR ni tadi kita letak warna ni. Jadi kita letak juga dekat sini katakan P. Okey. Ini lepas tu warna yang gelap sikit katakan euro. Okey. Merah SGD. Okey. Dan ada item. Okey. Hijau kita letak USD. Contohlah. Okey. Sebenarnya kita boleh je letak mana-mana yang lain. Boleh gunakan apa ni, code currency yang saya bagi sendiri. Okey, untuk tuan-tuan perempuan joke.
Okey. Dan dalam masa yang sama, katakanlah kita tambah lagi satu rules kat sini. Okey. Untuk ni kita tambah lagi satu lah. Okey, add new item. Katakan warna kuning kita letak KRW Korean Wang. So kita dah lah kat sini. Dekat sini pun katakan sama juga. Kita nak tambah, kita boleh tambah kat sini juga. Okay, kita boleh tambah dekat sini. Ada item, KRW. Alright, done. Okey, jadi apa yang berlaku? Contoh, katakan saya nak convert 1000 USD kepada Malaysia Ringgit, kita terus dapat USD kepada GBP pun boleh dapat. Okey, macam contoh katakan GBP ke GBP, dia akan keluar error lah, available stock. Ialah one to one kan, macam tak legit. So kita boleh letak dekat sini contoh katakan GBP ke Korean Won pun dia boleh bagi tahu berapa figure dia. So secara tak langsung yang ni kita boleh cantikkan dia lah nanti. Kita boleh buat apa kata report table dan seterusnya. Kita boleh jadikan dia satu apps yang ringkas lah untuk tuan-tuan perempuan buat satu apa kata currency converter. Okey, jadi itu sahaja demonstrasi untuk sheet kita. Baik, untuk topik yang terakhir kita akan cover berkenaan dengan Google Slides, yang mana Google Slides ni untuk topik ini memandangkan masa tak menjemuri kita. Okay. Jadi saya akan terangkan berkenaan dengan 3 item utama saja untuk Google Slide, iaitu speaker spotlight. Okay. Kemudian yang kedua adalah video, okay, yang mana kita boleh attach video dekat dalam kita punya Google Slide, dan akhir sekali adalah animation. Okay, untuk speaker spotlight kita boleh simply klik pada insert dan speaker spotlight, yang mana function dia sama lebih kurang macam kita panggil sebagai cameo dekat dalam Microsoft PowerPoint. Okay, macam yang tuan-tuan nampak sekarang ni dekat screen, okay, dia tak kecil kat bawah tu, ada dah muka saya. Okay, ini macam contoh speaker spotlight. Okay, kita boleh nampak gambaran kita dekat sini. Alright, so seterusnya kita akan tunjuk bagaimana cara untuk insert video dekat dalam presentation kita. Okay, yang mana kita just simply klik insert, kemudian video, dan video ni kita boleh pilih sama ada kita nak insert video daripada YouTube ataupun daripada internal source, maknanya daripada hard disk ataupun daripada kita punya desktop. Okay, ini contoh yang mana dari segi dia punya volume kita boleh adjust ya. Okay. Jadi kita adjust dengan dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan verifikasi dekat bahagian bawah ni. Kita boleh right click dan kita boleh gunakan copy. Jadi maknanya kat sini let's say kalau katakan video tu kita nak guna untuk kontak dan kita boleh consider untuk gunakan untuk dia cepat. Dia tak ada isu dah dalam presentation, dia tak akan jadi katakan ada buka satu video terus dia akan ini. Sekarang kalau kita tengok dia nak habis kan, dia akan dia akan duduk. Okay, kita boleh right. Dan seterusnya untuk animation. Okay, animation yang saya dah sediakan ni agak ringkas. Okay, yang mana dekat sini tuan-tuan puan lihat ada satu bola. Okay, dia langgar star ni. Okay, dia tukar warna. Jadi benda ni pun kita boleh gunakan animation ni dekat dalam Google Slide. Okay, jadi kalau ikutkan sebenarnya dekat sini saya boleh tunjukkan dari segi dia punya sampel. Okay, untuk demonstrasi, okay. Jadi cara untuk kita set spotlight adalah dengan cara bila kita klik pada insert, okay. Kita klik pada insert, kita klik pada speaker spotlight. Bila kita klik speaker spotlight, kita boleh nampak ada few design kat sini. Kita nak buat macam mana? Nak yang fancy, nak yang formal, okay. Kita boleh lihat kat sini ada beberapa sampel lah, okay. Kemudian untuk video ni tadi, okay,
Untuk video ni, saya boleh bagi satu sampel macam contoh. Sekejap saya rasa saya kena buat satu slide yang baru. Okey, kita buat satu slide yang baru. Kemudian saya cuba cari satu video ringkas. Okey, kita cari satu video ringkas dekat Google. Sekejap saya ambil satu video berkenaan dengan topik yang akan ditunjukkan pada minggu bulan hadapan, insyaAllah. Okey, sekarang ni katakan saya masukkan satu video. Okey, saya insert dan klik pada video. Right. So dekat video ni kita boleh pilih sama ada kita nak ambil daripada Google Drive ataupun YouTube. Okey, so kalau katakan video daripada YouTube, kita kena masukkan link dekat sini dan kita press enter, automatically dia akan terus dapat result. So bila result ni kita boleh terus insert. Okey, bila kita dah insert video ni, to correctly use Google Bar, let's first make sure we have the right settings enabled. So jadi sekarang ni kita boleh adjust video ni ikut kita punya keperluan. Sama ada kita nak jadikan dia betul-betul penuh dekat skrin. Okay, so bila macam ni contohnya kita buat presentation. Okay, kita buat presentation. Sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh nampak yang ni adalah video yang untuk apa kata ada frame lah, maknanya ada kita punya background. Tapi kalau masa to correctly use Google Bar, let's first make sure we have the right settings enabled. So click on the gear icon up top and enable dark theme because we're not internet peasants, and toggle on respond in real time for quicker responses. Then if you dan akhir sekali untuk animation, okay, untuk animation kita boleh gunakan menu insert dan animation, right? So dekat sini tuan-tuan puan boleh buat, okay, boleh buat dia punya animation dia dengan cara, okay, kita boleh klik pada mana-mana icon yang ada kat sini, okay, and then kita pilih animate. Okay, sebab kenapa saya klik animate ni, sebab bila saya pilih dekat sini animation ni, ni nanti kita mungkin kena add new apa kata menu kan, tapi sebab saya dah buat sekarang ni, saya terus gunakan menu yang daripada bahagian tadi lah, animate tadi tu. Okay, so macam contohnya sekarang ni, ini adalah senarai yang saya buat. Okay, mula-mula dia appear dulu. Okay, appear warna macam ni. Okay, lepas tu apa yang berlaku, merah ni dia apply daripada sebelah kiri. Okay, dia punya transition dia, okay, sama ada fade out ke apa semua ni kita boleh adjust, and then dia after previous ke on click ke macam mana. So kalau kita nak dia auto, dia akan pilih after ataupun with lah. Okay, kalau with ni maknanya dia akan bersekali, tapi kita tak nak buat sekali, kita nak buat selepas one after another, dan kita ambil after previous, dan seterusnya. Jadi benda ni sebenarnya bergantung pada kreativiti tuan-tuan buat. Alright, so setakat itu sahaja saya rasa untuk hari ini presentation daripada saya. Minta maaf banyak-banyak, mungkin ada few apa orang kata weakness kat sini yang kita akan cuba overcome next time, okay, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama saya akan cuba baca sikit, okay, beberapa soalan yang saya miss out, okay, masa saya tengah present tadi. Okay, sekejap okay, yang saya nampak dekat sini. Okay, email draft jika dah preview dalam Gmail, boleh patah balik ke email draft. Okay, kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan, okay, let's say kalau katakan yang this particular docs tadi tu, kita memang dah save dia sebagai satu template, kita boleh revert balik, tak ada masalah. Maknanya kalau katakan draft tu ada silap, okay, draft yang bila kat Gmail tu ada silap, boleh simply discard dulu dan kita boleh patah balik dekat kita punya Google Docs.
Okey, doc saya tak ada building block yang kalender. Okey, yang ni kena cross check balik. Kalau ikutkan sebenarnya building block ni benda yang standard lah. Kalau katakan tak ada, cuba check sama ada tu yang Gmail personal ke ataupun yang berbayar. Kalau yang berbayar should be okay. Okey, sekejap boleh share link untuk Google Translate. Tadi saya dah share. Okey, sekejap soalan lain sebelum yang putus-putus tu. Okey, kejap Easy. Dekat Q&A tab. Okey, sekejap. Saya cross check. Okey, email draft boleh attach file ke? Obviously boleh lah. Maksudnya bila kita dah convertkan kita punya format tadi tu, kita punya draft tadi tu ke dalam kita punya Gmail, dan semua function-function Gmail lain tu kita dah boleh terus pakai. Okey, kita nak attach file, kita nak letak background ke apa semua tu, kita boleh buat dekat dalam Gmail tu sendiri. Okey. Jadi rasanya itu saja. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Okey, setakat tu je perkongsian saya pada hari ini. Saya secara rendah dirinya saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Okey, mungkin ada kekurangan dari pihak saya sendiri, tapi insya-Allah saya akan cuba improve pada masa-masa akan datang. Okey, sama-sama ada banyak ilmu dapat. Okey, baik-baik insya-Allah. Insya-Allah kita akan boleh adakan lagi sesi yang sama pada masa-masa akan datang. Apa orang kata, benda ni nanti mungkin kita akan improve lah. Kita akan improvise kalau ada lagi few apa orang kata item yang baru, okey, feature-feature yang baru kita akan masukkan dalam webinar ni. Yang baiknya semua datang daripada Allah dan yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Dan bagi pihak pengajar saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan puan-puan semua. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.